Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Dalam video ini saya nak berkongsi tentang sektor-sektor yang terdapat dalam teknologi hijau. Okay, sektor yang pertama ialah sektor tenaga. Itu sektor yang memfokuskan penggunaan tenaga alternatif yang lebih bersih, bebas karbon serta dapat menggantikan penggunaan bahan api fosil. Okay, sektor yang kedua ialah sektor pertanian dan perhutanan yang berfokus kepada pengawalan kadar gas karbon dioksida di dalam udara melalui pertanian dan perhutanan. Di sektor ini juga menekankan penjagaan nutrien tanah serta penambahbaikan pengamalan penanaman. Di sektor yang ketiga ialah sektor pengangkutan. Berfokus kepada penambahbaikan prasarana pengangkutan yang lebih bersih, bahan bakar kenderaan dan juga pengangkutan awam. Sektor yang keempat iaitu sektor pengurusan sisa dan air sisa yang memfokuskan usaha untuk meminimumkan pembuangan sisa dan air sisa ke persekitaran dengan cara mengolah sisa atau air sisa menjadi sesuatu yang baharu seperti baja kompos. Yang kelima iaitu sektor bangunan, iaitu sektor yang berfokus kepada pembinaan bangunan hijau seperti contohnya bangunan berlian, iaitu Ibu Pejabat Suruhanjaya Tenaga yang menekankan aspek-aspek seperti penelitian kualiti yang baik terhadap alam sekitar dan bangunan, penggunaan bahan binaan hijau, penggunaan tenaga dan air yang cekap serta pengurusan sisa pepejal yang baik. Okey, sektor yang keenam iaitu sektor perindustrian dan pembuatan yang berfokus kepada program kecekapan tenaga dan pengurusan tenaga bagi mengurangkan kesan-kesan negatif seperti kesan rumah hijau, jerebu dan hujan asid. Sektor yang ketujuh iaitu sektor teknologi maklumat dan komunikasi TMK yang berfokuskan pengalaman TMK hijau dalam pembuatan, reka bentuk, penggunaan serta pelupusan peralatan komputer. Pengamalan TMK hijau bertujuan untuk mengurangkan penggunaan bahan berbahaya dengan menggunakan bahan terbiodegradasi, iaitu bahan yang mudah terurai serta menjimatkan tenaga. Ini soalan dalam buku SPS muka surat 31, 7 sektor dalam teknologi hijau. Sektor yang pertama ialah sektor tenaga, yang kedua sektor pengurusan sisa dan air sisa, yang ketiga sektor pertanian dan perhutanan, yang keempat sektor pengangkutan, yang kelima sektor bangunan, yang keenam sektor industri dan pembuatan, yang ketujuh sektor teknologi maklumat dan komunikasi. Okey, kita nak tengok sektor tenaga, isu-isu sosio-saintifik dalam sektor tenaga. Apakah yang dimaksudkan dengan isu sosio-saintifik ni? Iaitu masalah terbuka. Iaitu masalah terbuka yang merupakan isu sosial kontroversi yang boleh dikaitkan dengan sains dan menekankan aplikasi moral dan saintifik kepada situasi dunia sebenar. Secara ringkasnya, isu sosio-saintifik merupakan isu sosial kontroversi yang dihubung kaitkan dengan sains dan moral. Okey, Rajah 4.2 ini menunjukkan isu sosio-saintifik berkaitan dengan alam sekitar. Okey, yang pertamanya ialah pemanasan global, pencemaran udara, pembuangan sisa tidak terancang, pencemaran air dan juga penebangan hutan. Jadi kita nak tengok ini 3 contoh isu sosio-saintifik dalam sektor tenaga. Isu yang pertama ialah penggunaan sumber tenaga tidak boleh baharu seperti petroleum, arang batu dan gas asli ini tadi meningkat setiap tahun. Itu isu yang pertamanya. Jadi jika keadaan ini berterusan, jadi dia boleh menyebabkan sumber bahan api fosil ini akan habis. Bahan api fosil ini contohnya ialah petroleum, arang batu dan gas asli. So, dia akan habis sekiranya penggunaan ini secara berterusan meningkat setiap tahun. Kemudian isu yang kedua ialah pembakaran sumber bahan api fosil ini tadi boleh menghasilkan gas rumah hijau, seperti gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida ni jika terlalu banyak,
dia boleh menyebabkan pemanasan global. Okay, kesan rumah hijau. Okay, boleh menyebabkan pemanasan global. Okay, yang ketiga, kesan daripada pembakaran bahan api fosil ni juga dia boleh menyebabkan perubahan iklim yang ekstrim. Okay, sehingga menyebabkan berlakunya kemarau panjang dan pelbagai lagi bencana alam. Okey, ni soalan dalam buku SPS muka surat 32. Okey, tenaga bukan hijau yang masih boleh digunakan di Malaysia. Kita dah bincangkan tadi iaitu bahan api fosil ada 3 iaitu arang batu, petroleum dan juga gas asli. Okey, pembakaran bahan api fosil ini menyebabkan apa? So, isu-isu sosio-saintifik dalam sektor tenaga yang pertama ialah kesan rumah hijau, yang kedua pemanasan global, yang ketiga kehausan sumber bahan api fosil, yang keempat pencemaran air, yang kelima perubahan iklim dan yang keenam pencemaran udara. Okay, kita tengok apakah aplikasi teknologi hijau untuk mengatasi atau menangani isu sosio-saintifik dalam sektor tenaga tadi. Jadi sektor tenaga ini menitik beratkan beberapa perkara, memandangkan sektor ini merupakan sektor yang paling utama dalam teknologi hijau. Jadi, 2 perkara yang dititik beratkan dalam teknologi hijau bagi menangani isu sosio-saintifik yang berkaitan dengan sektor tenaga ialah cara tenaga itu dijanakan atau dibekalkan. Yang kedua, kecekapan penggunaan dan agihan tenaga yang dihasilkan. Jadi, mari kita tengok beberapa contoh tenaga boleh baharu. Okay, yang pertama ialah sumber tenaga angin, yang kedua sumber tenaga hidro, yang ketiga sumber tenaga solar, dan yang keempat sumber tenaga geoterma. Okay, ini ialah contoh-contoh sumber tenaga boleh baharu yang boleh digunakan untuk menggantikan bahan api fosil. Okay, berdasarkan teknologi hijau, dengan memperkasakan penggunaan tenaga boleh baharu ini, kita dapat mengurangkan kandungan gas karbon dioksida dalam udara. Jadi hal ini secara tidak langsung dapat mengurangkan kesan rumah hijau. Okay, sebab kesan rumah hijau ni tadi disebabkan oleh peningkatan gas karbon dioksida. Jadi bila kandungan gas karbon dioksida ni dapat dikurangkan, maka dia dapat mengurangkan kesan rumah hijau dan juga perubahan iklim yang membawa kepada masalah-masalah yang dibincangkan tadi. Okey, yang pertama tadi, teknologi hijau dalam menangani isu sosio-saintifik dalam sektor tenaga ialah dengan menggunakan tenaga boleh baharu. Okay, yang kedua, iaitu dengan kempen amalan kecekapan tenaga secara holistik, okay, yang turut disarankan dalam pelaksanaan teknologi hijau. Jadi sedikit sebanyak dia dapat memberikan kesedaran kepada pengeluar barangan elektrik supaya menghasilkan peralatan yang cekap tenaga. Okay, kemudian yang ketiga, pengguna juga disaran supaya berjimat cermat dalam penggunaan tenaga elektrik. So, antaranya seperti menutup suis peralatan elektrik apabila tidak digunakan, menetapkan suhu penyaman udara di rumah dan pejabat pada 24 darjah Celsius hingga 25 darjah Celsius, serta menggunakan peralatan elektrik cekap tenaga. So, kita tengok kalau peralatan elektrik tu ada bintangnya. Semakin banyak bintang, kalau 5 bintang lebih cekap tenaga. Jadi dekat sini ada 3 cara ataupun 3 aplikasi teknologi hijau untuk menangani isu sosio-saintifik dalam sektor tenaga. Okay, yang pertama, penggunaan tenaga boleh baharu. Yang kedua, kempen amalan kecekapan tenaga secara holistik. Dan yang ketiga, kempen berjimat cermat di kalangan pengguna. Ini soalan dalam buku SPS muka surat 32. Okay, aplikasi teknologi hijau dalam menangani isu sosio-saintifik dalam sektor tenaga. Yang pertama, guna lampu tenaga solar. Yang kedua, guna alat yang dilabel kecekapan tenaga. Lagi banyak bintang, lebih cekap tenaga. Dan kemudian yang ketiga, guna tenaga boleh baharu seperti tenaga solar terma.